Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Good morning. Wow, hari ini memang saya bawa karakter Toh Puan dan juga Datuk Sri. Yes, sempena hari Jumaat baru ni. Ya, bersempena dengan hari Jumaat yang barakah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, penonton sekalian, hari ini tanggal 5 Januari, kejap je. Betul. Baru semalam rasa celebrate New Year. Hari ini Betul. dah 5 Januari dah, guys. Anda sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi siaran 116 MyTV dan tak lupa juga boleh download MyTV mana-mana untuk tonton kami di mana sahaja anda berada. Betul tu. Sebab apa? Sebab suka pagi menceriakan Pagi anda. sebab itu. So, hari ini Yes. kita nak menceriakan pagi anda. Kita ada hari yang sangat istimewa hari ini. Hari yang sangat istimewa. Betul. Tetamu yang sangat istimewa hari ini. Yang dia sudah berada di dalam industri ni selama 3 dekad. Okey, Uish. cuba teka industri apa, Amir? Industri apa? Ya. Music. Bukan? Hari ni nampak tak kita bawa karakter Toh Puan dan juga Datuk Sri. Dia lebih saja educated. je. Yes, saja Lebih je dah educated. usik-usik sikit. Jadi industri apa? Industri pendidikan. Ya, betul. Ting, 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 ting. Satu markah. Satu je. Yes, guys. 3 dekad ni agak lama, Hailey. Mesti ada banyak pengalaman, Ya. banyak ilmu, Ya. banyak informasi yang nak dikongsikan. I sebenarnya tak sabar. Sebab walaupun kita dah meninggalkan alam sekolah dah lama, Okey. tapi kita sentiasa belajar. Yes. Dan it's okay untuk belajar benda-benda baru. Yes. Dan hari ini beliau akan sharekan informasi tentang pendidikan dan juga banyak benda barulah. Saya tak sabar ni, Hailey. Sebab itulah saya rasa sangat-sangat educated pagi ini. Educated pagi Saya ni. bangun dengan penuh rasa bijak, pandai dan genius. Yes, saya pun sama. Ya, tapi itu kejap lagi, Hailey. Kejap je lagi. Jadi kepada anda kena stay tune kejap lagi. Jangan tukar channel, jangan ke mana-mana. Jangan. Kalau tengok dekat app tu, biar app tu on saja. Okey, kita tak nak buang masa sebab kita Betul. nak belanja penonton-penonton kita dengan berita-berita yang terkini daripada dalam dan juga luar negara. Yes. Di dalam segmen Apa cerita hari ini? Apa cerita Apa cerita? hari ini? Yes. Okey, Amir, Hailey. apa cerita, Amir? Cerita dia macam ni, Hailey. Apa cerita kita kan dia? hidup di zaman digital. Betul. Social media. Iya, betul. Dan Tengoklah ni. saya yakin Aha. semua orang dekat rumah pun mesti ada at least one social media. Tak kisahlah Instagram ke Facebook ke apa ke kan. Wajib ada. Wajib ada kan. Dan of course kita sentiasa nak tangkap gambar, Ya. nak post. Ya. Tapi saya tengok kan, ada itu dia. Tapi Selfie. saya tengok ada pasangan muda lah Aha. yang baru-baru bercinta ni. Okey. Suka ambil gambar. Of course dia nak gambar together kan. Sayang, cantik tak baju I hari ni? Sayang, rambut I baru-baru ni. Yeah, of course kena compliment dan sebagainya Betul. kan. Tapi ada di kalangan mereka yang suka ambil gambar-gambar yang mengaibkan. Oh, Lepas tu nak jangan. share. Bahaya guys. Sebab apa? Kalau break up nanti kalau rasa tak puas hati, apa jadi? Disebarnya pula dengan kawan-kawan. Itu yang bahaya. Hatanya, Yop. Macam cerita ni, ada orang sebar gambar bogel, Aha. itu menjadi punca lelaki ni dibunuh. Ya Allah. Bahaya tu guys. Okey. Yeah. Serius? Serius. Betul-betul ni, serius? Yes, tak Okey. puas hati berkaitan penyebaran gambar bogel rakan suspek oleh mangsa menjadi motif kes bunuh seorang lelaki sebelum mayatnya ditemukan ditanam di belakang sebuah rumah di Sungai Choh Rawang 23 Disember yang lalu. Kat sini saja, dalam Malaysia? Yes. Okey. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, susulan itu polis telah menahan 8 suspek terdiri daripada 5 lelaki dan 3 wanita berusia antara 19 hingga ke 46 tahun. Okey, Dek, saya tahu adik-adik tak puas hati. Tapi tak bermakna adik-adik boleh buat macam ni ya. Jangan pergi buat. Dan awak tengok tak sampai ke usia 46 tahun. Betul. Maknanya yang sudah dewasa, yang berusia pun turut terlibat. Yes. Yelah sebab dah tak puas hati, Masya dah marah. Allah. Bila kita marah tu, kita akan buat benda-benda yang mungkin kita tak akan fikir. Kita buat je kan. Itulah yang motif kejadian. Itu sebab Betul. penyebaran gambar bogel tu lah. Betul. Jadi pengajarannya, janganlah ambil gambar yang mengaibkan. Dan juga sebagai manusia yang normal, kita pun patut prihatin, kita pun Betul. patut orang kata apa, kena fikir juga side lain. Ini adalah orang kata apa, common sense, baik dan Betul. buruk. Takkan kita nak sebarkan benda-benda yang mengaibkan. Yes, guys. Ini melalui kejadian ini sudah terbukti ya. Yang bermasalah, yang berbahaya bukan sahaja di pihak yang disebarkan. Betul. Malahan yang menyebarkan juga berada dalam keadaan yang bahaya. Jadi Betul. jaga-jaga anak-anak, adik-adik dekat luar sana. Ini jadi pengajaran kepada kita semua ya. Ya betul, Amir. Bahaya, Yes, bahaya, memang bahaya. sangat bahaya. Jaga aib masing-masing lah.
Baiklah Amir, kita dah masuk tahun baru ni. Betul. Walaupun kita di tahun baru, tapi masih ada lagi berbaki bencana-bencana yang berlaku di Malaysia, betul tak? Betul, Ali. Malahan saya baru dengar, bukan saya baru dengar, saya pun ada dengar di selatan tanah air kita juga turut menghadapi masalah banjir. Dan katanya malah makin meningkat. Jumlah mangsa banjir Johor meningkat, kota tinggi paling terjejas. Ini yang orang kata pun sangat membahayakan. Ya, betul. Yang kita sangat risaukan, gusarkan ya di Johor Bahru. Mangsa banjir Johor meningkat kepada 1,484 orang daripada 385 keluarga di 4 daerah terjejas yang ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara iaitu PPS setakat jam 8 pagi ini. Ia berbanding 1,024 orang daripada 252 orang keluarga. Orang kata apa? Di 4 daerah terjejas yang ditempatkan di 13 PPS setakat jam 8 malam semalam. Yes. itu Masih dia. berbahaya, masih membimbangkan. Dah naik, orang kata apa? Boleh kata naik 300 lebih juga ya. Jadi untuk anda di luar sana, tolong berhati-hati. Yes, Macam yang berwaspada. kami selalu pesan, berwaspada, jaga anak-anak, jaga adik-adik, jaga keluarga anda. Sebab dalam orang kata apa, dalam tempoh bencana inilah, orang kata banyak benda yang berbahaya akan berlaku, lemas dan sebagainya. Betul. Tapi saya turut nak update juga ya, sebab mesti ramai yang tertanya-tanya. Kalau negeri-negeri yang orang kata apa terkesan melalui banjir ini, bagaimana pula SPM-nya? Sebab kita pun tahu ada pelajar-pelajar Ya, kita betul. yang nak ambil SPM. Ya, yang akan berakhir pada 7 Januari, 7 Yes, Mac betul, katanya. betul. 7 Mac ini. Jadi kepada anda yang masih tertanya-tanya, jangan risau. Ini harus dipuji kepada pegawai pentadbiran di sana. Anak-anak di sana, insya-Allah dan juga so far alhamdulillah tak ada masalah Betul, apa-apa. akan diteruskan. Diteruskan seperti biasa. Yang paling penting kena dengar arahan pihak berkuasa. Dengar arahan. Itu yang paling penting. Betul tu Amir. Okey, itu tadi bencana pasal di Johor, bencana Okey, banjir. okey. Ini bencana di Jepun pula. Baru-baru ni yang berlaku. Ya, Amir. Gempa bumi. Memang sangat ngeri. Saya takut. 1 Saya dengar. Januari kan Amir? Pada New tanggal Year. 1 Januari. New Year jadi Betul. benda ni. Saya rasa kesian sebab kita Yes. New Year happy-happy, diorang dilanda bencana. So Betul. saya amat simpati dengan situasi. Okay, pihak berkuasa Jepun masih kesan 51 orang yang hilang. Allahu Akbar. Yes, pihak berkuasa wilayah Ishikawa, Okey. Jepun masih berusaha mengesan 51 orang dilaporkan hilang akibat gempa bumi kuat dan beberapa siri gegara susulan yang melanda wilayah itu pada tahun baru. Lapor Sputnik mengutip agensi berita Kyodo pada Khamis. Di bandar Wajima yang mencatatkan angka kematian tertinggi akibat bencana itu, 6 orang dilaporkan hilang. Perkhidmatan penyelamat menerima 40 hingga 50 laporan mengenai bangunan runtuh yang menyebabkan penduduk terperangkap dan sebagainya. Ini yang menyukarkan pihak berkuasa nak rescue dia orang. Gegarannya 7.6 skala Richter ya Betul. guys. Dan Dan katanya ini adalah gegaran yang terbesar juga. Dan saya nak update sikit, menurut Wisma Putra, setakat ini tiada rakyat Malaysia yang terjejas. Alhamdulillah. Dan kita doakan rakyat Jepun yang terjejas dapat bantuan yang diperlukan lah. Amin. Okey, kita sama-sama doakan untuk rakyat di negara lain juga, Yes. keamanan dunia kita. Baik, sebelum kita nak berehat seketika, borak. Yeah. Ya Allah, dah harga guys. Nak minum air jap. Ya, kita nak berehat buat seketika, tapi sebelum tu macam biasa Suka Pagi ada sesuatu yang nak dikongsikan untuk anda di luar sana. Yes, Jadi jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Saksikan Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukashop.com. Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Haili Habibti. Ya saya. Ya. Kau panggil awak ya. Saya nak introduce awak je. Okey. Ni akan panggil saya. Tak ada. Okey Amir, tadi kita dah borak pasal yang serius ni Amir. Betul. Kali ni kita nak belanja penonton-penonton yang orang kata hiburan sikit, entertainment. Yes, entertainment yang menghiburkan semua orang. Yes. Yang viral kat social media. Betul. Yang mana yang viral, yang meletup, yang meledak, yang Yes. trending, semua akan masuk dekat sini. Sebab tu korang kena tengok. Of course. One of our favourite segment lah. Okey. Kan? Favourite kita. Favourite kita kan? Favourite apa? Favourite Segmen apa nama? Segmen yes, nama segmennya apa yang suka sangat. Direnjes-renjes, dipilis, ditepungi
sambut kahwin pula ni? Kenalah mood kahwin. Sebab kalau zaman dulu awak, zaman dulu kalau orang kahwin, pasang lagu-lagu macam tu lagu-lagu yang very slow. Ni ada hint ke awak nak kahwin tak lama lagi? Tidak, bukan saya. Oh, bukan Silap. Tidak ya. Not me. I'm single. Wow. Okay guys, I nak bagi tahu lah kan. Sebab kalau zaman dulu kan, kalau kita tengok pengantin semua duduk atas pelamin, je relax je orang kata kan. Orang kata disambut. Tapi kali ni lain guys. Kali ni pengantin perempuan selamba goreng gitar buat persembahan di majlis perkahwinan sendiri. Yes, I nampak video tu. Ya, bini awak pula rock metal. Okey, Itulah. sebuah video yang tular di TikTok memaparkan seorang pengantin perempuan membuat persembahan sendiri di majlis perkahwinannya telah mencuri tumpuan ramai. Orang kata menerusi video perkongsian Chiah Cheh di TikTok, pengantin perempuan itu dilihat menggoreng gitar, Dek. Dia macam tu ketika membuat persembahan di hadapan pengunjung majlis berkenaan. Rupa-rupanya gadis tersebut adalah bekas pemain gitar kumpulan Expose Band. Oh, no wonder lah. Video view 3.5, Dek. Tapi ni good idea sebab jimat lah kos. Tak payah nak hire orang Tak nyanyi. payah hire. 3.5 juta. Wow, Bagus sangat ke menarik goreng tu. gitar? Mesti kita nak tengok sikit. Okay, jom kita tengok. Wow. Mantap sekali akak. Saya tengah bayangkan akak apa jadi dekat suami akak tu nanti saya kalau rasa, suami buat masalah. Saya rasa suami dia lepas ni kena full time husband. Sebab apa? Kena ikut wife dia pergi tour band dengan band dia. Jimat kos betul cakap Amir. Jimat kos ada persembahan daripada pengantin perempuan. Itu dia. Anyway, nice performance. Nice performance. Tanya kepada pasangan mempelai. Yes. Pasangan pengantin lepas ni hopefully bahagia hingga ke anak cucu. Saya tak boleh nak bayangkan lah goreng Itulah. gitar di majlis saya sendiri. Bayangkan kalau yang pengantin perempuan tu main drum. Oi, kena ketuk. Ya, dia ketuk beria nanti. Okey, cakap pasal kahwin ni kan. Kita dah di musim-musim kahwin ni, tahun baru. Saya tengok ramai orang nak berkahwin dan sebagainya. Soalnya kalau kahwin ni macam tadi kita nampak dekat hall, betul? Okey, kadang-kadang ada pasangan pengantin kahwin dekat mungkin dewan. Rumah ada. Ya. Tapi pernah nampak tak pasangan pengantin sambut perkahwinan dia dekat zoo? Aduh, ramainya penonton. Zoo. Tak boleh bayangkan. Yes. Ramainya penonton. Itulah dia. Bukan manusia je, haiwan pun jadi penonton. Yes. Betapa diraihnya ya pasangan mempelai ini. Yes. Kat mana? Okey, ada satu video yang viral ni. Ada pasangan pengantin tu, dia berjalan sambil diiringi timbalan Presiden Zoo Negara kat Malaysia iaitu Datuk Rosli Lana dan staf Zoo Negara untuk tengok persembahan haiwan. Okey, dia menarik perhatian orang ramai sebab yelah, orang ramai pengunjung dia pakai baju biasa. Ini pakai baju pengantin. Songkit. Pakai baju songkit. Lepas saja habis akad nikah, dia orang terus pergi zoo. Nak tengok. In the jungle. Saya tak boleh bayangkan. Okey, jadi nak tahu apa video yang kita sebut ni? Okey, jom kita tengok VT ini. Dia bukan ular guys, gambar post wedding dia. Tapi- Risau ya.
Okey, bila saya tengok wedding orang kan, saya dah dapat inspirasi untuk wedding saya. Wedding kat zoo? Tidak. Animal theme? Wedding saya akan buat wedding drive-thru. Oh, yo. Dia macam siapa-siapa nak tengok saya, dia kena letak duit, token. Lepas tu dia boleh tengok saya. Lepas tu ambil makanan dekat kaunter dekat depan. Lain macamnya wedding Yes, dia lebih easy. Sebab sekarang ni zaman milenial. Semua orang buat yang pelik-pelik. Saya pun tidak ketinggalan lah. Okey lah. Oh, itu jimat bajet jugalah. Jimat bajet namanya. Bukan awak saja nak jimat bajet, saya pun. Itulah. Okey, Amir, Izzuan, saya nak tanya awak kan. Ya, ya. Kalau makanan Malaysia, lokal yang terkenal ni makan apa? Of course lah, nasi lemak. Nasi lemak, betul tak? And ramai orang kata apa, pelancong-pelancong daripada negara luar yang sangat suka akan makanan lokal kita ni. Makanan nasi lemak kita ni. Tapi ini cerita mengenai host e-sports ni. Seorang ni, dia menghiburkan orang Malaysia dengan makan nasi lemak tanpa buka bungkusan. Macam makan mana hong macam tu? Ya, orang pula tak ada moderator. Orang nak keep macam mana cara nak makan. Okey, dalam video yang dikongsi oleh organisasi e-sports, OG Esports DX pada hari Rabu lepas, 27 Disember, host podcast yang bernama The Bangki Business Show dilihat mencuba nasi lemak bungkus. Dengan caption, bagaimana hendak makan nasi lemak. Klip 1 minit tu bertukar jadi lucu apabila salah seorang host, Jake Kanner yang juga dikenali sebagai Sir Action Slacks dalam komuniti Dota 2 dilihat memakan hidangan itu tanpa membuka daun pisang, Dek. Wow. Kenapa tak ada orang brief? Yelah. Mungkin tak ada orang Malaysia kat situ. Awak dah tengok belum video tu? Saya dah tengok. Awak dah... saya belum tengok. Saya tanya macam mana nak makan dengan daun pisang tu. Tak apa. Kalau belum tengok, jom kita tengok VT ni. Makan nasi lemak tak buka daun pisang. How spicy is Malaysian food in general? Everywhere spicy. It can be very spicy. But there's like that's not spicy. Yeah, I don't know about this one because it's egg. It's egg. Just a bit this one. Okay. Unless you have What's the thing on top? These are it's the egg. It's the egg. Okay. Just like. What? What? Oh, not for real. What do it? They're freaking out for you, dude. I feel so bad. I didn't explain clearly to you, you know. Why are you in the way? That's a spoon and fork for you. So the leaf is there to support the food. The paper then. No, you're not even supposed to eat that. Even I know this, dude. Why? Wow. Dekat Malaysia, kita tak makan dengan daun pisang. Yalah, Bukan betul. macam tu cara dia. Kita makan sekali dengan paper wrap tu. Dari manalah datangnya dia beringat makan banana leaf tu Ya, sekali. mungkin sebab dia vegetarian macam you. Mungkin kita tak tahu. Dia makan daun pisang sekali. Itulah pasal. Alright guys, itu dia yang menghiburkan hari anda, menceriakan pagi anda. Video-video dari yang klip-klip yang viral. Okey, itu kita dah berseronok sekejap. Kejap lagi ni kita ada tetamu, Amir. Yes. Nak Tetamu bagi kita knowledge. Yang kita nanti-nantikan. Orang kata apa, yang berpelajaran. Hari ni educated, kita nak sembang educated sikit guys. Yes. Tapi apa pun kita nak berehat seketika. Yes. Make sure korang semua stay bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yes guys, selamat datang ke Suka Pagi. Yes. Suka Pagi menjadi anjakan paradigma buat Wow. anda di luar sana. Nampak bijak tak, Amir? Ini dah berapa lama prepare? Ya, sebab saya dah tahu tetamu kita orang yang bijak, orang yang berpendidikan. Jadi saya automatik kena tukar watak saya. Saya nak cerita pasal garisan Khatulistiwa ni. Oish. Tapi tak apa, kita simpan dulu. Tak boleh? Tak boleh, kita simpan dulu. Takut salah info nanti. Takut salah info Alah, salah pula. Tak apa. Tak apa, kita nak tetamu kita. Okey. Biar tetamu kita yang lebih, orang kata apa, yang lebih berpengalaman, yang lebih layak selayaknya berkongsi cerita. Betul. Baik, kita tak nak buang masa, kita nak ke segmen kita yang seterusnya bersama tetamu kita. Dalam segmen Knock Knock. Siapa tu? Siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Yes, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat tahun baru, cikgu. Selamat tahun baru. Untuk Ahli dan Ami. Ya, cikgu, ceria kami dekat sini, cikgu. Betul. Tengok colour warna cikgu pagi ni. Yes. Wah, Memang warna menceriakan pagi kita orang lah. Sangat menceriakan pagi kita. Yes. Bersama kita ada seorang pengarang, penerbit dan juga bekas seorang guru juga. Yes. Ya, saya. Yang berpengalaman, orang kata apa, nak dekat 3 dekad macam kita bagi tahu, 25 tahun to be exact. Encik Syahril dah dalam bidang pendidikan ni selama lebih kurang 25 tahun lah.
lah. Yes. Dulu jadi cikgu, sekarang dah ada bisnes sendiri iaitu Syahril Education. Wow. Okay, baik. Cikgu boleh terangkan kepada penonton kami apa itu Syahril Education? Ya, cikgu. Okey, baik. Terima kasih kerana menjemput saya ke Suku TV. Baik. Okey. Syahril Education ni sebenarnya saya sejarah dia, asal-usul dia daripada nama saya sendiri. Okey, nama saya Syahril Osman. Okey, bermula daripada diri saya memulakan perniagaan ini apabila saya menubuhkan satu syarikat penerbitan buku akademik. Okey. Asal-usul Syahril Education ni sebenarnya bermula daripada diri saya seorang saja. Maksudnya saya tak ada sesiapa pun. Saya belajar apa yang ada di tangan kita, kita mulakan dulu. Jadi saya mulakan dengan diri saya dulu, menubuhkan Syahril Education pada 2021. Lepas tu sekarang ni dah 2 tahun, lebih saya dah ada seramai 7 orang staff. Dan saya bukan lagi menjalankan perniagaan seorang diri. Tapi mula-mula memang seorang. Semua saya buat seorang. Saya penulis buku, saya guru bahasa Melayu, saya penerbit, saya penyunting, saya segala-galanya. Semualah, ya, cikgu. semua. Kecuali saya outsource lah, macam benda yang saya tak boleh buat, saya outsource. Keluarlah. Jadi apa yang saya boleh buat, apa yang ada di tangan saya, apa yang ada di minda saya, apa kebolehan yang saya ada, memang saya buat dulu. Dengan Syahril Education tu pada mulanya. Kemudian barulah dah 2 tahun lebih sekarang ini saya dah ada seramai 7 orang staff. Alhamdulillah. Itu dia guys. Cikgu kalau ikutkan kan cikgu kan, keputusan yang cikgu buat ni sebenarnya adalah sangat besar dan sangat sukar ya. Lebih-lebih lagi untuk menubuhkan satu orang kata apa, syarikat seperti inilah. Dan seorang diri pula tu. Seorang diri ya, sunting pun cikgu, pada publish mulanya. semua cikgu ya. Jadi kita nak tahulah kenapa cikgu Syahril ni mengambil jalan ini daripada menjadi pendidik sebelum ini kan? Okey. Ramai yang bertanya soalan seperti ini. Yes. Okey, dan jawapannya ialah saya sebenarnya dah tak nak jadi guru biasa-biasa. Saya dah tak nak ada income biasa-biasa. Faham. Sebab dah lepas 20 lebih tahun saya berkecimpung dalam bidang pendidikan, menjadi seorang guru bahasa Melayu. Saya fikirkan, kenapa saya tak kembangkan lagi kebolehan yang ada pada diri saya? Yes. Apa yang saya ada ni, kenapa saya tak kembangkan lagi, tak perluaskan lagi untuk mungkin saya boleh cabar diri saya, apa yang saya boleh buat dalam industri saya. Dalam bidang saya. Betul. Dan saya nak sumbangkan lebih banyak lagi. Kalau dulu saya mengajar kat sekolah, saya ajar dalam satu sekolah tu saja. Katakan ada lebih kurang 800 pelajar, 100 pelajar. Saya boleh bagi sumbangan kepada 800 hingga 1000 pelajar saja. Tapi bila saya buat buku, saya mewakilkan buku-buku saya mengajar pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Yang tidak terkira. Yang tidak terkira ramainya. Seperti yang telah berlaku sekarang ni. Daripada situlah saya mengambil jalan kenapa saya membuat keputusan untuk menubuhkan Syahril Education ni. Wow, sangat menarik ya. Sangat menginspirasikan, Yes. betul juga. Tapi kita jarang dengar, betul tak? Seorang guru, seorang pendidik yang Jarang. rasa macam kita patut expand lagi benda ni. Tak nak terhenti kepada 800 pelajar saja, malahan lebih lagi ramai. Soalnya kalau guru dah lebih 25 tahun, 30, soalnya nak pencen ke ataupun nak berhenti nak buat benda lain kan. Tapi Cikgu Syahril is different. terbitkan buku. Yes. Okey, dan Cikgu Syahril pun macam saya mention tadi dah lebih kurang 25 tahun pengalaman sebagai seorang pendidik. Okey, saya nak tahu juga adakah itu pengalaman cikgu memberikan inspirasi kepada cikgu untuk terbitkan buku-buku ini ataupun ada sebab lain yang membuatkan Cikgu Syahril terbitkan buku seperti ini? Okey, sebenarnya dulu kan kita selalu dengarkan pengalaman mendewasakan. Kita banyak belajar daripada pengalaman. Jadi dengan pengalaman saya mengajar selama lebih 25 tahun ini lah yang menjadikan inspirasi untuk saya menghasilkan buku-buku akademik. Jika dilihat di sini, ini adalah sebahagian saja daripada buku akademik yang saya hasilkan. Sebenarnya saya dah menerbitkan sebanyak 127 jenis buku dalam tempoh 6 tahun. Jadi yang cikgu bawa ni paling latest ke? Ini paling latest pun ada tahun lepas, 2023. Sekarang pun saya tengah prepare buat lagi 5 buah buku untuk 2024 ini. Jadi itulah pengalaman selama 25 tahun itu menjadikan saya begitu begitu mahir, begitu tahu sangat banyak selok-belok dalam industri saya yang saya boleh hasilkan sesuatu yang mungkin orang lain jarang buat, tapi ada buat. Saya nak merancakkan lagi, memeriahkan lagi industri buku ni supaya lebih dapat dimajukan industri buku di negara. Wow. Okay, saya kagum Sangat teratur dengan dalam inisiatif research. cikgu. Yes. Saya tengok ni pun macam ini ramai orang boleh benefit. Ya, boleh betul. dapat manfaat dari baca-baca buku ni. Betul tak? Ali? Dan kalau kita tengok dalam buku ni kan, dia tertumpu ke arah orang kata apa, pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Tapi dekat luar sana cikgu, kita ada banyak lagi buku di pasaran. Apa bezanya buku daripada Syahril Education ni cikgu? Okey, antara kelebihan dan juga keistimewaan ataupun perbezaan lah buku-buku saya dengan buku-buku lain yang ada di pasaran. Buku ini saya
tumpukan fokus kepada para pelajar di sekolah-sekolah antarabangsa pada mulanya. Okey. Sebab saya mengajar di sekolah antarabangsa. Okey, saya menghasilkan buku-buku ini apabila saya merasakan saya tak ada material bahan untuk mengajar ataupun kalau ada pun terlalu sedikit. Jadi kenapa apa yang saya ada ni saya tak buat sendiri? Jadi daripada situlah bertahun-tahun saya buat sendiri, saya kumpulkan dan akhirnya terhasil begitu banyak 127 buku ini. Perbezaan tadi kan tanya, perbezaan dengan keistimewaan tu. Yes. Okay, buku bahasa Melayu memang sangat banyak di pasaran. Betul. Tapi yang macam buku saya punya ni, kelainan, keunikan yang saya inovasikan, saya memasukkan perkataan-perkataan bahasa Inggeris, vocabulary dalam bahasa Inggeris dalam pembelajaran bahasa Melayu. Okey. Ini memang saya adaptasikan daripada Cambridge punya style mengajar lah. Kita guna Itu standard lah. Malay Cambridge, kita memang mengajar bahasa Melayu dan kita akan masukkan sedikit unsur bahasa Inggeris. Sebab majoriti para pelajar sekolah antarabangsa ni, mereka kurang berkomunikasi bahasa Melayu kan. Jadi bahasa Inggeris tu daripada lahir bahasa Inggeris sampai besar banyak tak tahu. So kita kena masukkan juga unsur bahasa Inggeris tu dalam buku bahasa Melayu. Okey. Itu Itu kelainan dia. dan kelebihan. Itu tadi. Itu beza dan juga ni korang kena dapatkan guys. Dan itu satu cabaran, saya bayangkan cabaran sangat besar lah kan, nak ajar murid antarabangsa kan. Dan saya tu tadi Cikgu Syaril dah sebut lebih kurang 200 lebih buku dah diterbitkan, betul? 127. 127? 127. Okey, maafkan InsyaAllah saya. akan sampai 200. Okey, so saya sekarang kita hidup dalam zaman digital. Ada tak plan nak buat buku ni dalam bentuk digital? Okey, saya sebenarnya banyak dapat tawaran daripada pihak-pihak luar sana untuk digitalkan buku-buku ini. Tetapi saya merasakan buku fizikal ni masih diperlukan oleh sekolah-sekolah. Sebab mereka perlu menulis. Betul. Menulis dan cikgu perlu semak. Yes. Kalau digital tu macam agak sukar sedikit kan. Mungkin medium lain ataupun cara lain pembelajaran tu mungkin bolehlah, tapi masih mendapat sambutan buku fizikal ni untuk pelajar menulis dan menghantar kepada cikgu semak balik kita luahkan apa yang kita belajar secara fizikal berbanding digital. So ikut permintaan lah. Sekolah masih nak minta fizikal. Okey. Saya kagum lah. I'm impressed lah. Ya, I'm impressed. Tengok buku-buku ini pun yang saiz banyak ni pun saya dah impressed. Bayangkan yang lain lagi 127 cikgu banyak tu cikgu kalau ikutkan. Ini adalah proses yang sangat rumit yang memerlukan perhatian. Orang kata apa nak menghasilkan buku ni kan untuk orang lain baca. Macam mana pula proses orang kata apa proses dan kerjasama yang diperlukan. Nak buat nak terbitkan antara buku. penerbit, penyunting dalam menghasilkan buku-buku ni. Okey, antara penerbit, antara penyunting dan penulis tu sebenarnya saya 3 dalam 1. Okey, untuk menjadi seorang penyunting, seseorang tu mesti pakar dalam bahasa. Okey. Kira bahasa Inggeris, Faham? bahasa kan. Faham? Okey, saya sendiri salah seorang daripada boleh dikatakan pakar dalam bahasa lah. Saya kelulusan dari Universiti Melaya dalam bidang bahasa. Wow. Jadi saya boleh menulis bahasa, saya boleh menyunting juga. Jadi sepanjang 25 tahun ni saya bekerja sebagai seorang guru, beribu-ribu artikel saya sunting. Oh, wow. Karangan-karangan pelajar sekolah sampai SPM. Wow. Daripada rendah sampai SPM, memang kerja saya menyunting karangan kan esei ni. Jadi kenapa saya tak boleh jadi penyunting? Betul. Bila saya menulis, saya sunting sendiri buku ini. Saya sunting dan saya terbitkan. Buat masa ini memang saya lah penyunting dan penerbit buku-buku ini dan penulis sekali. 3 in 1. 3 in 1. Cikgu lengkap, Impressive. cikgu package. Very impressive. Ya, very impressive. Alright, Amir, kita ada banyak lagi benda kita nak borak mengenai syariah education ni. Very interesting. Kita tak pernah jumpa lagi seorang pendidik kan yang berhenti and buat kerja 3 in 1, menyunting, menulis dan sebagainya. Banyak lagi kita nak borak, tapi kita nak berhenti rehat buat seketika. Yes. Make Pada sure anda, jangan ke mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Welcome back to Suka Pagi. Terima kasih kerana masih sudi menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun yang on the go di aplikasi MyTV mana-mana. Yes. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, hari ini kita ada Cikgu Syaril Osman in the house bersama dengan kita. Of course, untuk cikgu, kita nak sambung borak balik cikgu. Kita pun tahu cikgu pendidikan ni sangat penting. Jadi sebagai seorang pendidik sendiri yang sekarang ni dah pun bergelar pengarang, penulis dan sebagainya. Bagi cikgu sendiri apakah aspek yang paling utama dalam pendidikan kita ni yang boleh diubah? Macam cikgu sendiri pun, cikgu ada upgrade dalam buku-buku cikgu, kena ada sikit elemen English dan sebagainya. Untuk sistem pendidikan kita pula, apa kaedah yang patut diubah untuk membuatkan satu transformasi yang baik untuk pelajar?
Okey, sistem pendidikan arus perdana yang ada sekarang ini masih boleh dikekalkan. Cuma kita boleh untuk merancak dan memeriahkan lagi industri pendidikan di negara ini, kita perlu menambah nilai maksudnya. Bukan yang tak bagus, tapi kita kena menambah nilai lagi untuk menjadikan dia lebih terkehadapan sedikitlah sistem pendidikan jika nak dibandingkan dengan luar negara. Okey, antara yang boleh saya cadangkan dekat sini ialah mungkin penggubal dasar pendidikan ataupun mungkin pihak-pihak yang berwajibkan yang terlibat secara langsung. Yes. Okey, mungkin boleh mengambil inisiatif lah untuk cuba kita macam buat sedikit rombakan terhadap kurikulum. Di mana sekarang ni kita tak nak pelajar-pelajar kita belajar terlalu dalam sangat, tapi hanya benda tu tak diaplikasi pun dalam kehidupannya. Oh, faham. Kita buat kemahiran-kemahiran lain yang mungkin boleh lebih mendatangkan keberhasilan kepada murid itu sendiri, kemenjadian murid itu sendiri dengan kurikulum yang boleh membangunkan diri pelajar itu untuk dia menghadapi kehidupan dalam dunia sebenar. Sebab kalau belajar terlalu dalam pun terlalu susah, benda tu tak digunakan sampailah tak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu yang mungkin dia boleh dibahas. Maknanya bukan teori saja tapi praktikal pun kena ada lah. Betul. Contoh macam kalau belajar bahasa Melayu, jangan setakat bercakap dalam bilik saja, mungkin buat public speaking ke apa dan sebagainya kan, dalam bahasa Melayu kan. Betul. Okey, dan tadi saya ada mention pasal digitalization itu. Dan kenapa saya mention sebab kita hidup di zaman digital. Dan lebih kurang 4 tahun lalu, semua mesti ingat ni, wabak COVID-19 melanda. Betul. Tahun 2020. Dan semua benda kena tutup, termasuklah sekolah. Dan bila sekolah tutup, pelajar semua kena belajar dalam talian, online. Okey, saya nak tahu pendapat cikgu lah. Pembelajaran online ni, adakah ia sedikit sebanyak sudah membantu pelajar untuk tingkatkan kualiti pendidikan, dia punya penglibatan dan sebagainya, ataupun tidak? Macam mana? Okey, secara peribadi saya ingin katakan di sini bahawa 3 aspek tadi, iaitu dari segi kualiti pendidikan itu, juga penglibatan pelajar dan juga hasil pembelajaran tu semasa pandemik PKP semua terkurung di rumah. Sebenarnya boleh saya katakan up and down, turun naik. Turun naik tu maksudnya, kalau turun tu maksudnya mungkin pelaksanaan tu tak begitu berkesan untuk pelajar itu absorb pendidikan secara alam maya ni. Tetapi kalau yang up tu tadi, mungkin kepimpinan dalam satu organisasi tu, dia ada pengalaman, dia ada ilmu untuk bagaimana nak jadikan strategi tu, pembelajaran tu boleh berkesan. Bukan sahaja berkesan seperti kelas fizikal. Betul. Sebab sekarang ni ramai, saya lihat pengalaman saya sendiri, ada pihak-pihak yang mungkin dia tak ada strategi bagaimana untuk memaksimalkan medium pembelajaran online ini semasa pandemik. Jadi ada yang begitu advance sangat bagaimana kepimpinan itu boleh dikerahkan kepada pelaksana. Pelaksana ini guru-guru yang melaksanakan kelas-kelas online. Bagaimana boleh menjadikan 3 aspek tadi itu mencapai tahap yang tinggi, standard yang tinggi, walaupun tak dapat bersemuka dalam kelas, tapi boleh dilaksanakan melalui alam maya saja seperti di Zoom, di Google Meet dan sebagainya. Bergantung pada pengendali program itu, bukan program, pengendali kelas itu sendirilah bagaimana nak menjadikan kualiti pembelajaran melalui dalam talian sahaja. Betul. Itu sangat mencabar sebab saya masa pandemik dulu pun saya ada dengar cerita-cerita orang, yalah kalau macam nak fokus, mungkin kalau internet slow ke apa, dah jadi mood dah tak ada. Especially orang yang duduk macam kampung-kampung yang tak dapat signal. Kalau orang badan ni macam mungkin senang sikit lah kan. Betul. Itu dia. Itu antara cabarannya lah. Betul kan? Amir. Dan Amir, saya tertarik dengan kata-kata cikgu tadi. Macam kata cikgu, dia sediakan latihan-latihan ni semua buku-buku untuk membantu dalam mencari material cikgu sendiri juga. Betul tak? Jadi kita nak tanyalah kan, apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyokong guru-guru, menyokong pendidik dalam memastikan mereka mempunyai orang kata apa, material ataupun sumber yang cukup bagi menyesuaikan diri dalam keperluan pelajar ni cikgu. Apa yang boleh dilakukan? Okey, saya ingin berkongsi tentang betapa perlunya guru-guru di Malaysia ni, mereka perlu ada inisiatif untuk menjadikan kepakaran masing-masing tu dalam subjek-subjek tertentu tu kepada tahap yang lebih terkehadapan. Maksudnya, di situlah yang akan menghasilkan banyak material yang boleh kita kongsi bersama.
Contohnya saya telah mengerahkan minda saya, idea saya, ilham saya menghasilkan buku ni dan dapat dikongsikan oleh ramai sekolah, ramai guru. Yes. Okey, kalau mungkin ramai orang macam saya, kita memeriahkan merancangkan industri, bertukar-tukar buku, bertukar ilham. Bayangkan kan satu otak boleh buat satu benda, kalau 10-20 otak kan banyak benda boleh buat dan banyak berkongsi antara satu sama lain. Jadi itulah yang saya sarankan kepada para pendidik, rakan-rakan seperjuangan dengan saya. Cubalah kita hasilkan apa sahaja sesuatu yang boleh memberikan sumbangan besar kepada anak bangsa kita, kepada diri kita sendiri. Cabarlah diri kita untuk buat lebih. Sebab banyak sumbangan yang menunggu di luar sana untuk kita. Bukan kita jadi pengguna semata-mata, tapi kita jadi perintis atau peneraju. Wow. Ulama. Inspirational words Semua lah. yang cikgu cakap, semua saya setuju. Betul, dan saya harap kepada para pendidik yang tengah menonton ni mungkin boleh dapat inspirasi daripada Cikgu Syahrir untuk mungkin create something lah. Macam cikgu cakap, kalau 10 otak tu boleh create something magnificent. Lagi variety ilmu yang kita dapat. Yes. Pelbagai ilmu yang kita dapat. Yes. Okey, boleh balik tentang bahasa Melayu kita sebab cikgu mengajar subjek bahasa Melayu. Dan cikgu also mention cikgu mengajar di sekolah antarabangsa. Yeah. Dan tadi cikgu mention okey, ada budak mostly budak lagi cakap bahasa Inggeris. Okey. Tapi zaman sekarang memang tak dinafikan ramai anak murid di luar sana belajar bahasa lain selain bahasa Melayu. Macam bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan macam-macam lagi lah. So, macam mana sistem pendidikan kita ni boleh menyokong dan menggalakkan lagi ramai pengajar atau pemurid untuk belajar lagi bahasa lain selain daripada bahasa Melayu ni? Okey, saya tertarik sangat dengan soalan ni sebab ini salah satu daripada aspirasi saya. Cita-cita saya teringat sangat sistem pendidikan di negara kita ini menjadikan bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain dekat Malaysia ni sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa keempat di sekolah, bukan di universiti. Tak payah tunggu di universiti nak ada bahasa kedua, bahasa ketiga. Kenapa ajar saja, masukkan saja mata pelajaran selain daripada bahasa Melayu untuk pelajar-pelajar daripada kecil lagi belajar. Tak perlu hantar ke sekolah Cina ke kan untuk belajar bahasa Cina ataupun sekolah antarabangsa ke kan. Tapi di sekolah-sekolah Kebangsaan biasa. Sekolah kerajaan kan. Kita buat macam ni, jadi dia dapat membantu para pelajar ni. Tak perlu buang masa tunggu ilmu yang segera boleh diabsorb, diserap. Kenapa tak diadaptasikan? Ya. So, Jadi maknanya pelbagaikan bahasa tu supaya para Betul. pelajar ni dapat menguasai lebih daripada 1-2 bahasa. Maknanya adakan sebagai option lah untuk Ya, student betul. pilih lah kan. Ada pilihan untuk mereka. Alangkah baik kalau saya time sekolah ada option nak pilih bahasa lain. Saya Awak pilih bahasa apa? Tengok bahasa ada apa lah. Mungkin Mandarin. Kan? Yes, kan macam international macam-macam boleh pilih kan, betul tak? Kita pun boleh mulakan, mungkin saya akan belajar bahasa Jepun. Hey. Tapi bahasa ibunda saya tetap bahasa Melayu nombor Of 1. course. Okey, ini saya nak tanya soalan ni. Soalan ni saya rasa masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi betul. kita nak tanya daripada sudut seorang pendidik, sudut seorang yang mengeluarkan buku-bukunya, buku-buku latihannya untuk pelajar-pelajar. Bagaimana pendidikan boleh menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam sesuatu negara dan bagaimana peranan pendidikan berkait rapat dengan kemajuan ekonomi. Ya. Okey, memang tak dinafikan bahawa pendidikan sekarang sudah menjadi seperti perniagaan komersial. Yes. Tapi ini bukan bermakna kita mementingkan duit semata-mata, tetapi ilmu itu perlu diperoleh daripada duit, Ya. wang. Dan sekarang ini pun ibu bapa ramai yang tidak teragak-agak membuat pelaburan yang besar terhadap pendidikan anak-anak. Betul. Jadi untuk membantu dari segi perkembangan pembangunan ekonomi negara, pendidikan ini sebenarnya sangat luas dia punya skop untuk dikomersialkan. Contohnya macam apa saja bidang-bidang pendidikan tu boleh dipecah-pecahkan cabangnya untuk dikomersialkan, dibisneskan. Dan pasti akan ada orang nak belajar apa saja pun ilmu. Ilmu memasak pun ada orang nak belajar. Ada akademi memasak. Banyak lagi ilmu-ilmu lain bukan saja akademik tetapi ilmu yang melibatkan kemahiran-kemahiran dalam kehidupan kita boleh kita jadikan sebagai satu pembelajaran ilmu baru dan ini sangat membantu pertumbuhan dan pembangunan kemajuan ekonomi sesebuah negara. Yalah, saya Melalui nampak ramai pempengaruh ajar macam mana nak jadi influencer pun ya, boleh. influencer sekarang banyak sangat kan. Macam-macam boleh. Yes. Itu dia sesi kita bersama dengan panel kita iaitu Cikgu Syahrir. Cikgu Syahrir, terima kasih kasih, banyak-banyak Cikgu. Cikgu Syahrir kerana sudi datang ke Suka Pagi. juga. Indah sungguh perkongsian hari ini. Saya rasa ramai penonton di luar sana yang terinspirasi, Betul. yang faham akan pendidikan. Betul. Dan mungkin Cikgu Syahrir boleh share tentang Syahrir Education punya Instagram ke apa. Mungkin ada yang nak join, nak belajar ke. Yang nak beli buku ke. Beli buku macam mana?
Boleh dapatkan buku-buku saya di Shopee, di TikTok Shop dan juga boleh hubungi terus saya di banyak media sosial semua ada. Saya kat situ, tim-tim saya akan membantu anda untuk mendapatkan 127 jenis buku saya melibatkan sekolah kerajaan dan sekolah antarabangsa, peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah. Itu dia. Terima Thank kasih you, Daun cikgu. Keladi, Terima kasih. Cikgu Syahril kan sudi hadir. Baik, kita nak teruskan lagi. Suka pagi ni belum habis lagi. Belum wrap lagi guys. Okey, tapi kita tak berhenti rehat buat seketika. Make sure korang semua jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yes, welcome back. Kembali lagi. Selamat kembali di Suka Pagi. Macam biasa, tadi kita dah borak dengan orang kata apa, kita punya Cikgu Syahril. Alhamdulillah, banyak yang kita belajar daripada Cikgu Syahril. Banyak ilmu kita peroleh. Banyak ilmu kita perolehi mengenai seorang pendidik ni kan. Betul. Betul lah, orang kata guru umpama lilin yang membakar dirinya. Dan walaupun kita dah tinggalkan alam sekolah, memang kita sentiasa boleh belajar. Tak kisah peringkat umur berapa, kita kena sentiasa belajar untuk asahkan otak minda kita ni. Ilmu tu sentiasa harus dicari anak-anak. Okey, baiklah. Tadi kita dah orang kata apa, tadi kita dah berborak secara serius bersama dengan panel kita, bersama tetamu kita. Dan kali ini, guys, kita nak kena bagi tahulah dekat penonton sebab takut penonton tak tahu. Ataupun tak ingat. Ya, tak ingat. Kita nak kembalikan balik kita punya segmen ni. Segmen yang seterusnya. Segmen kita nak gosip-gosip ni. Kita nak gosip-gosip ni. Aja kita ke segmen yang seterusnya. Jom membawang. Amir, awak nak dengar cerita tak? Cerita apa dia? Cepat cerita. Saya memang suka gosip-gosip ni. Lagi-lagi gosip-gosip yang best-best ni awak. Oh, saya pun suka gosip Ali. Ya awak. Awak tahu tak? Okey, baru-baru ni awak tahu kan? Kalau ikutkan, pasangan ni baru sahaja melangsungkan perkahwinan. Baru tak baru tak, tapi tahun lepas. Okey. Lepas tu seorang pasangan ni artis dan juga seorang orang kata apa influencer, pempengaruh media sosial. Ini cerita mengenai pempengaruh media sosial Ubay yang baru saja berkongsi semalam. Berita gembira. Sheila Hamzah dah hamil anak kedua. Alhamdulillah. Akhirnya setelah beberapa bulan dah kahwin, rezeki mereka. Alhamdulillah. Betul, rezeki. Orang kata untuk Sheila Hamzah ni kan, di sebalik segala ribut taufan hujan lebat, ada juga pelangi. Alhamdulillah dengan kehadiran berita gembira ini dapat mengubati orang kata apa, sedih-sedih hati Sheila Hamzah ni. Amin. Sinar baru tahun 2024 katanya. Mungkin. Ini memang saya excited lah cerita-cerita seronok ni awak. Yes. Ubay and Sheila. Congratulations. Kan tak pasti kalau nama anak jadi apa. Mungkin jadi Baishi? Gabung? Mungkin. Kan? Kita bagi netizen yang pilihkan. Netizen ni kan dia kreatif. Ya, awak kan kreatif kat luar sana. Okey, next. Cerita next. Ni cerita pasal kahwin juga tahun lepas. Okey. Ada seseorang ni, dia seseorang pempengaruh. Saya suka berita kahwin. Siapa? Dia viral sebab kahwin. Kahwin, okey. Sebab dia bukan kahwin baru. Okey. Dia kahwin kedua. Isteri kedua. Saya tak suka yang tu. Tak suka. Tapi hangat tu gosip tu last year. Kenapa? Saya tahu dah siapa. Siapa? Mesti Alif Tiga. Yes. Dan kali ini ada berita baru, berita hangat tentang Alif Tiga. Kenapa? Dia nak lancar lagu pula bersama isteri pertama. Sedap ke suara dia? Itulah dia. Saya baca ni pun. Saya terkejut. Sedap ke tidak suaranya nak buat lagu ni guys? Yes. Alif Tiga dia ada share dekat media sosial dia. Dia akan dengan isteri pertama Aisyah Hijana. Dia orang akan lancarkan single terbaru dekat YouTube. Tajuk dia Teristimewa. Apa yang teristimewa sangat tu pun saya tak tahu. Yang pasti soalannya siapa yang istimewa tu? Betul. Yang pertama ke yang kedua? Itu dia. Tapi saya rasa Aileen lepas dia orang dah lancar lagu ni. Mungkin kena invite kat sini kot. Mungkin bagi dia nyanyi test suara. Tengok sedap ke tak? Saya nak invite satu family. Barulah keluarga bahagia. Dengan isteri kedua sekali. Yes. Yes. Tanya pendapat apa perasaan dia kan? Sebab kenapa buat dengan isteri yang pertama, kenapa tak buat dengan isteri kedua? Tapi kan Hailey, kalau Hailey in that position kan, Hailey sebagai isteri pertama, macam mana perasaan Hailey? Buat lagu dengan isteri pertama, tapi isteri kedua ditinggalkan. Macam mana? Kalau I sebagai isteri pertama, I akan tanya macam, kenapa tak ajak je isteri kedua yang sekali kita buat lagu 3-3 orang? Barulah trio bahagia. Yes. Two is better than one. Two is better than one. Alright guys. Yes. Next. Apa pula? Next cerita apa? Okey, next saya nak cerita pasal ni .
Bulu mata. Asal bulu mata pula? Cerita Asal Bulu Mata ini cerita mengenai seorang penyanyi pelakon daripada Indonesia kita yang viral, yang trendy pada tahun lepas sebab dia punya perkahwinan yang besar-besaran, mega. Yeah. Tapi kali ni kita punya penyanyi dan juga pelakon daripada Indonesia ni katanya pakai eyelash extension. Netizen pun tanyalah, kenapa buat umrah pakai eyelash extension BCL? Umum mengetahui penyanyi terkenal Indonesia Bunga Citra Lestari kini berada di Tanah Suci Mekah bagi menunaikan ibadah umrah bersama suami dan anaknya. Jadi dia persoalkanlah kenapa pakai eyelash extension. Tak baiklah penonton kat rumah. Betul. Korang ni banyak John Mungkin kita husnuzon je lah. Kita husnuzon. So, tak, mungkin ada yang pertikaikan, okey dia pakai eyelashes tak sah air semayang. Mungkin dia dah ambil air semayang dulu sebelum letak. Niat kita dah tak ada. tahu. Mungkin niat dah ada. Niat dah ada guys. Alright guys, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita. Sekejapnya baru nak gosip lagi. Tak boleh, yang dosa tu selalu kau nak lama je kan. Yelah, Jumaat yang barakah guys. Oh ya, Jumaat barakah. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada guest kita. Terima kasih. Dan kepada Cikgu Syahril kita, kepada seluruh tenaga produksi kita, kepada yang menonton kami di Suka Pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Semoga Jumaat hari ini memberi Jumaat yang penuh keberkatan kepada anda di luar sana. Dan tak lupa juga kita nak ucapkan selamat berhujung minggu. Betul. Dan jangan lupa untuk terus menonton Suka Pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat 11.30 pagi di channel 116 MyTV ataupun on the go di aplikasi MyTV mana-mana. Jangan lupa tengok rancangan Hawa kejap lagi petang nanti pukul 5 petang. Yes. Okay guys, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton kami. Terus saksikan kami dan terus stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Suka Pagi menceriakan Pagi anda. pagi anda. Bye-bye.